Seperti yang telah diketahui umum, My Airline telah menggantungkan operasinya mulai jam 6 pagi hari ini, iaitu pada 12 Oktober 2023. Kementerian Pengangkutan amat prihatin terhadap perkara ini, terutamanya dalam memastikan hak pengguna dilindungi. MOT melalui MEFCOM sedang memantau dengan rapat situasi ini dan akan memastikan semua aduan dan isu yang dibangkitkan oleh penumpang yang terjejas dengan penggantungan perkhidmatan penerbangan yang ditawarkan oleh My Airline. Saya nak go on record, memang we were caught by surprise. Kita hanya mengetahui penggantungan ini lewat malam semalam. Sebelum larut malam baru kita tahu. By 6 AM this morning they suspended all the operations. Jadi pihak MEFCOM pun totally caught by surprise. They did not even inform officially to MEFCOM. Okay, saya cek dengan Datuk Seri Sarapudin. Saya dapat maklumat, saya terus hubungi Datuk Seri Sarapudin. Beliau sebagai pengurusi MEFCOM pun tidak diberikan sebarang maklumat oleh pihak My Airline sehingga kita tanya mereka. Dan mereka confirm bahawa the suspension will take place this morning at 6 AM. Berdasarkan maklumat yang diterima daripada My Airline, dianggarkan seramai 125,000 penumpang bakal terjejas akibat penggantungan operasi tersebut. Mengapa 125,000? Sebab mereka telah jual tiket sampailah bulan Mac yang akan datang. So biasanya advance booking ini biasa dalam syarikat penerbangan, dan dalam rekod yang kita perolehi, My Airline telah jual tiket sehinggalah bulan Mac tahun depan. Dan 125,000 tiket yang telah dijual yang masih belum berjalan ataupun belum terbang lagi. Okay. Jadi melibatkan 125,000 orang penumpang. Dari segi nilai tiket-tiket ini dianggarkan lebih 20 juta ringgit. Okay, 20 juta ringgit. Namun begitu, My Airline telah memberikan jaminan kepada MEFCOM bahawa mereka akan menunaikan kewajipan mereka terhadap penumpang yang terjejas dan akan membuat bayaran balik kepada pengguna. Ini sesuatu yang merupakan prioriti kita sekarang, iaitu saya telah pun meminta MEFCOM untuk menubuhkan satu task force khas dalam perkara ini dan berhubung dengan pihak Bank Negara supaya mencari kaedah bagaimana kita pastikan semua penumpang yang terjejas ini mendapat balik refund. Kita faham bahawa kebanyakan pengguna menggunakan kad kredit untuk membeli tiket kapal terbang. Okay. Jadi kita perlu kerjasama daripada pihak Bank Negara untuk melihat apakah mekanismenya supaya mana-mana penumpang yang menggunakan kad kredit itu dia akan terus mendapat refund sebab the service has not been rendered yet. So walaupun payment telah pun dibuat, tetapi kerana perkhidmatan itu belum diperolehi, maka kita mahu satu mekanisme yang memudahkan kepada penumpang supaya refund itu lebih cepat. Bukannya tunggu kepada syarikat penerbangan. Yang lain-lain itu yang bukan menggunakan kredit ataupun beli secara terus daripada My Airline, kita nak pastikan supaya refund itu akan dapat dilaksanakan secepat mungkin. Saya ingin menekankan bahawa MEFCOM akan terus memantau situasi ini secara berterusan untuk memastikan bahawa kewajipan oleh syarikat dipenuhi demi kepentingan awam. Untuk rekod, My Airline mengendalikan 8 pesawat dan mereka sebenarnya ada perancangan untuk memperluaskan operasinya kepada 12 pesawat menjelang akhir tahun ini. My Airline juga ada lebih kurang 900 orang kaki tangan dan menyediakan perkhidmatan penerbangan daripada KLIA Terminal 2 ke 8 destinasi domestik iaitu Pulau Pinang, Kota Baru, Langkawi, Kota Kinabalu, Sibu, Tawau, Kuching dan Biri, dan hanya satu destinasi antarabangsa iaitu ke Bangkok. Okay. Lesen perkhidmatan udara mereka ASL tempoh bermula 15 November tahun lalu 2022 dan dia masih ada lesen itu sehingga 14 November. Tetapi oleh kerana mereka telah memberhentikan operasinya, maka MEFCOM akan mengadakan mesyuarat tergempar secepat mungkin untuk menentukan status lesen ASL mereka. Untuk rekod juga saya ingin menyatakan bahawa pada pagi ini dan hari ini memang apa yang berlaku oleh kerana mereka menggantung operasi secara tergesa-gesa.
Ramai penumpang tidak mengetahui dan mereka telah pergi ke airport. Dan sudah tentu keadaan yang sangat tidak baik berlaku, iaitu a lot of confusion di lapangan terbang, dan sudah tentu ramai penumpang yang tidak tahu apa yang berlaku. Mereka pergi ke airport, tak dapat terbang, dan sudah tentu memberikan satu kesan yang sangat buruk kepada mereka. Ada yang mungkin perlu terbang untuk urusan rasmi mereka, urusan perniagaan, ataupun mereka yang telah pun bercadang untuk pergi ke percutian, holidays dan sebagainya. Sudah tentu apabila penerbangan tak boleh terbang, ini sudah tentu memberikan satu kesan yang sangat buruk kepada mereka and spoil whatever plans they have. Namun begitu, saya mengucapkan dan berakamkan penghargaan kepada 3 syarikat penerbangan yang lain, iaitu Malaysia Airlines, Firefly, Batik Air, 4 Malaysia Airlines, Firefly, Batik Air dan AirAsia, yang telah tampil menghururkan bantuan kepada pengguna penerbangan yang terjejas dengan menawarkan tambang harga diskaun kepada penumpang-penumpang ini. Pihak syarikat pengendali lapangan kapal terbang Malaysia Airports juga berusaha dengan sedaya upaya untuk membantu pengguna mendapat yang terjejas dengan menyediakan kaunter-kaunter khas kawasan menunggu dan memberikan voucher makanan kepada mereka. Apa yang berlaku pada pagi ini ialah My Airline terus menghilangkan diri. They stop the operation at 6 am. Bukan saja kapal terbang tak terbang, malah staf mereka juga tidak berada di lapangan terbang untuk memberikan sebarang maklumat. Tak ada langsung wakil My Airlines di lapangan terbang. Dia totally leave it to the airport operators to handle them. Jadi ini sudah tentu satu perkara yang sangat tidak bertanggungjawab. Dan kita akan pursue perkara ini dan MAVCOM akan dipertanggungjawabkan untuk memastikan yang pertamanya mereka perlu ada satu mekanisme jelas untuk refund kepada semua penumpang yang terjejas. Dan apa yang berlaku adalah sesuatu yang amat dikesali dan bagi saya adalah satu tindakan yang sangat tidak bertanggungjawab. And they should openly apologize, not only refund, but apologize to all the affected passengers. Okay, ada soalan? The failure to inform MAVCOM, is there any action to be taken? Is it something that's stated in any? Well, as a responsible airline, if you are responsible, you have responsibility, and being a responsible company, you should inform and not just abruptly stop the operation like this. Okay? If you have a problem, come forward to discuss the problem and see what are the mitigation plans. Even if you want to stop operations, you must have a timeline. You have sold thousands of tickets, 125,000 tickets, and every day there are passengers waiting at the airport. How can you just stop like this and run away? So this is highly irresponsible. They still have the license. Of course, we will decide what to do with the license. Okay. Sebab dia nak dapatkan, apa yang kita faham, dia nak dapatkan investor baru. Okay. So if the license is revoked, then there's no more value in the airline. So they must at least come forward to discuss with us, and not to take action like this, not to decide like this, without any kind of responsibility, without telling MAVCOM and the authorities what their mitigation plan. Immediately they stop operation and pull out all their staff. Of course, their staff is another issue. Many of the staff complain that they did not receive their salaries. That, of course, is another issue. Ada isu berasingan yang perlu mereka hadapi. Of course, they will be subject to other regulations and laws on the Employment Act. Tetapi bagi saya ini adalah satu tindakan yang sangat tidak bertanggungjawab, dan saya amat kesal dengan apa yang berlaku pada hari ini. Dan dia menjejaskan bukan saja nama syarikat itu, tetapi menjejaskan imej negara sebagai sebuah destinasi. Sebab saya sudah tentu dia ada juga melibatkan penumpang-penumpang antarabangsa. Bukan saja penumpang domestik. Mungkin juga ada penumpang antarabangsa yang membeli tiket kapal terbang itu untuk ke destinasi domestik. I don't know how many international passengers,
but I'm pretty sure there are some international passengers who are affected as well. Okay, ada soalan lagi? Wadi, betul ke dakwaan yang menyatakan salah satu pemegang share My Airlines ni katanya scammer? Adakah itu menyebabkan punca dia menarik diri macam ni? Itu saya tak nak apa-apa spekulasi lah. Itu saya biarkan pihak berkuasa, terutamanya polis untuk menyiasat. Bagi saya, kita fokus kepada isu dia telah ada lesen ASL dan telah pun beroperasi lebih kurang 10 bulan. Okay. Malah beberapa pengarah syarikat itu pernah datang berjumpa dengan saya sebelum ini. Okay. A few months ago, dia ada courtesy call kepada saya. Dan beberapa pengarah yang dilantik itu, saya tak pernah jumpa lah pemegang saham tersebut, pemegang saham syarikat tersebut. Saya tak kenal pun, saya tak pernah jumpa dia. Yang pernah saya jumpa adalah beberapa pengarahnya yang merupakan orang-orang yang dikenali oleh kementerian. Seperti mantan ketua pengarah DCA ketika itu, Datuk Sri Azharuddin. Datuk Sri Azharuddin. Tan Sri Asir Chekmat. Okay. Mereka merupakan pengarah, mungkin mereka bukan pemilik tetapi pengarah-pengarah yang seolah-olah memberikan sedikit keyakinan kepada pihak Kementerian Pengangkutan bahawa orang-orang yang berada dalam syarikat ini adalah orang-orang yang pernah berkhidmat dalam kerajaan, tetapi mereka bukan pemilik. Mereka merupakan pengarah, ahli lembaga pengarah. Mungkin strategi mereka melantik beberapa orang ini untuk seolah-olah memberikan satu gambaran bahawa syarikat ini dikendalikan oleh beberapa orang yang ada pengalaman dalam sektor penerbangan. Dan memang mereka ada pengalaman dalam sektor penerbangan. Namun begitu, saya tak nak speculate berkenaan dengan pemilik itu. Bagi kita itu adalah isu komersial. Kalau dia nak dapatkan pelaburan, siapa nak masuk melabur, siapa nak mengambil alih, that is a commercial decision. Tapi mereka ada tanggungjawab sebagai satu syarikat penerbangan yang dilesenkan. Dia ada first responsibility is to the passenger. Dia dah ambil bayaran, maka dia perlu ada perkhidmatan. Kalau tak dapat bagi perkhidmatan, perlu ada satu mekanisme untuk refund. Ada satu timeline, ada satu jadual dan sebagainya. Ada pemakluman kepada penumpang-penumpang yang bukannya macam ini, buat macam ini, pukul 6 pagi kata operasi itu diberhentikan serta-merta, semua penumpang yang pergi lapangan terbang dibiarkan begitu saja. Jadi ini mungkin kali pertama berlaku dalam negara kita. Tak pernah ada satu syarikat penerbangan komersial yang bertindak sebegitu. Ini cukup buruk. Dan kita sudah tentu mengambil perhatian yang sangat-sangat serius kepada perkara ini. I have asked MAVCOM to look at whatever possible actions that MAVCOM can take. It must be taken. Okay? Tak ada soalan? Maybe has they been called upon to give explanation regarding the abrupt decision so far? Have you met them? Yes, we have called My Airline this morning to give explanation on top of what we have communicated last night and or even before. They are on our close monitoring since September, but as Menteri mentioned just now, the decision to suspend the operation too is something unacceptable and shocking to all of us. Thank you. Just to on record, it was completely caught by surprise. We were completely caught by surprise. I checked with the Sri Sarapudin. Yes, they have came forward to talk about some issues, probably a possible takeover by another party or change of shareholding, right? But never before they told us that failing which they will suspend the operation. And the worst is that not even an official notification to MAVCOM as of late last night. That is something very irresponsible and something which is totally unacceptable. Okay?
Saya amat kesal apa yang berlaku dan saya amat simpati kepada penumpang yang terjejas, terutamanya mereka yang berada di lapangan terbang pada pagi tadi. What we can promise is that we will do everything possible to ensure that they are given the refund.